Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa ijaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ni, syukur pada Allah SWT. Allah berikan kita peluang, ruang, masa dan tenaga untuk kita hadir pada pengajian pada setiap hari Ahad, insya-Allah, yang mana membahaskan, membincangkan kepada usul kepada agama, asas kepada agama, iaitu usuluddin, yang membincangkan tentang akidah. Dan tunggak kepada akidah itu membahaskan tentang tauhid, yang menjadi tuntutan wajib kepada setiap mukallaf, yang mana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih dalam kitab Fi'ul Akbar beliau, yang menukilkan KPI, Key Performance Indicator, ataupun bagaimana syarat seseorang mukallaf itu dalam menuntut ilmu tauhid, bagaimana keadaan iman dia. Yang pertama, wajib bagi dia meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sedikit pun syak. Yakin dalam keadaan yang pertama, jazam, putih. Apa maksud putih? Dia tak tergantung. Contoh, dia kata apa? Tergantunglah, tengoklah keadaan. Taklah. Dia putih ni maksudnya dia tetap. Wasabbit aqdamakum. Jadi kalau kita sebut tentang Allah sebagai contoh, nak tahu tetap tak tetap, kita tak kata sebagaimana Allah SWT menyatakan surah Al-Ankabut ayat 2. Qalu amanna, kita pun kata aku beriman. Okey. Bukan sekadar itu kita membuat pengakuan. Ya, memang kena buat pengakuan kita orang beriman, tapi nak tengok tahap iman, ujian.
Kita tak cukup kata, oh, kereta ni bagus, power kereta ni. Okey, tak apa, statement ada. Okey, kita test power tak power kereta tu. Nah, jadi bila sebut tentang iman, yakin, kita kena test. Sebagai contoh, kita ada masalah, ada hutang. Berapa banyak hutang? 100 juta. Cukup Allah boleh selesaikan? Yelah, 100 juta tu Ustaz. Yelah, Allah juga. Yelah, kita tahu Allah kaya, tapi yelah kan, yelah. Tang, kau tahu. Gap, inggap sekali. Habis tu Ustaz, kita tak buat apa-apa, nampak? Soalan kita berbunyi, yakinkah kamu hutang 100 juta tu Allah boleh selesaikan? Cukupkah dengan Allah saja? Yakin. Putih jazam, dia tak tergantung. Tergantunglah, tengok keadaan lah. Kalau Allah selesai. Saya yakin lah. Sebab itu kalau tengok keadaan Nabi SAW belah-bulan pun orang tak beriman ni. Bulan dah terbelah. Tu Sultan di India tu yang beriman jauh. Siapa nama lupa. Siapa ingat? Sultan daripada India. Dia beriman sebab dia tengok daripada India, tengok bulan terbelah. Mukjizat. Dia kalau ikut tergantung. Lepas tu rugi. Sebab tu kena yakin, kena datang dulu. Jangan kita letak percaya yang yakin ni. Dia ada dua makam, percaya dan yakin. Yakin boleh, percaya boleh masih digugat, tapi yakin tiada. Kepercayaan yang benar membawa keyakinan yang utuh. Tu. Sebab yakin ni dalam. Yakin makam kolbu, percaya makam fikiran. Jangan kita belajar tentang Allah dalam ikut keadaan seeing is believing, kata orang Jawa kata. Tengok baru percaya. Dah sampai ke sudah tak percaya. Sebab kita tak boleh tengok Allah kat dunia. Macam mana nak tengok semua makhluk belaka? Okey, nak tengok kuasa Allah, dah tunjuk kuasa Allah pun tak percaya lagi. Apa kuasa Allah? Tu kamu jadi, bukan jadi sendiri. Nafas, bukan nafas sendiri. Pun tak percaya lagi. Jadi syarat Al-Imam Syafi'i ni kena letak ni. Kalau kita nak letakkan, macam mana kita nak sampaikan. Ada dalam pengajian kitab kita ni, muka awal pendahuluan. Lepas ulang kaji, dalam pendahuluan dah ada dah Al-Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan KPI, kaedah. Tahap mana kita nak mengaji akidah, sampai mana? Sampai yakin. Nak tahu yakin tak yakin, hidup tak ada persoalan. Dan tidak, bukan maksud tak ada persoalan, tidak mempersoalkan. Tu, itu lebih tepat. Persoalan ada banyak soalan. Dalam pula akhir zaman macam-macam. Akhir zaman ni macam-macam soalan keluar. Tapi kita tidak mempersoalkan. Semakin dia mengenali Allah, semakin dia hilang persoalan dalam hidup. Kerana ingat, saya pernah tulis dalam MB, saya cakap apa? Jangan sekali-sekali salah mengajar anak-anak tentang Allah. Macam mana kita belajar tentang Allah tidak dimulakan dengan soalan. Ada soalan kita belajar? Dalam kitab ada soalan? Terus explain. Sebab perbincangan tentang Allah adalah perbincangan kebenaran, bukan perbincangan persoalan. Dan kita bukan nak persoalkan Allah, tapi kita nak terima kenyataan bahawa Allah itu wujud. Jadi selama hidup kita, soalan tu mesti kita jawab. Adakah kita sudah terima kebenaran bahawa Allah itu benar-benar wujud? Atau wujud dia kena tengok keadaan? Putus tadi, tak putus, tergantung. Tu pertama kena jazam, kena putus. Yang kedua, tidak boleh dia bersyak. Dia ini mengikut pendapat, ikut perception orang, syak. Dan yang ketiga, dia tidak boleh taklid, ikut kata orang. Macam mana tahu kita taklid atau tidak? Kita boleh explain sendiri, tak perlu tunggu orang. Kita boleh explain sendiri. Maksud sendiri itu bagaimana? Dengan ilmunya Allah berikan. Bermakna taklid itu adalah ikut kata orang, lawan dia adalah dengan yakin, tasdik. Taklid ikut-ikut, tasdik membenarkan. Dia tambah tahap begitulah.
Jadi panjang tak mengaji akidah ni, tauhid panjang. Sehingga kan setiap tahun, saban tahun, nisfu Sya'ban tetap akan meletakkan syarat nak diampunkan tidak syirik. Tidak syirik ni apa? Tidak ragu tentang Allah. Itu maksudnya. Kalau kata Allah hanya senya Allah yang ada, kita ni tiada, maka buatlah macam mana pun kita tidak boleh memegang sifat ada, maka usaha kita bukan sifat ada, usaha kita tiada. Habis tu yang kita usaha ni, usaha je lah, sebab dah diadakan usaha tu. Habis yang menentukan ada Allah. Yakin kamu? Yakin, khalas. Setiap tahun diulang. Maka perjalanan akidah, utamanya tauhid, perjalanan yang tiada titik noktah. Jangan kata dalam hati, aku dah ngaji dah habis dah. Tak. Selagi hayat di kandung badan, selagi hidup berhadapan dengan gangguan, selagi musuh itu masih ada bersama dengan kita, selagi itulah tugas kita pula. Selepas kita dah belajar, kita pergi pada next step adalah mempertahankan. Itu dipanggil takwa. Lepas dah belajar, apa nak buat? Protect. Itu dipanggil takwa. Defend, pertahankan. Kita hanya macam mana nak pertahankan kalau tiada keyakinan? Maka kita kena jelas kedudukan pembelajaran. Sebab itu letakkan wajib. Pengajian ni tuntutannya wajib. Sebab semua perkara amalan mesti berteraskan keyakinan. Bila sebab wajib pula, maka di situ ada rusah juga. Ini wajib pada pengajian. Kalau ada rusah halangan, macam solat lah, ada masyakkah dia, maka ada kelonggaran. Mungkin rusah dari segi jarak, mungkin rusah dari segi masa. Tapi dengan niat nak meninggalkannya kerana dia tidak penting, itu satu perkara yang berdosa. Tapi kalau ada rusah yang datang, maka mohon ampunlah, kita bimbang, kita ambil mudah dengan perkara yang wajib. Hati-hati. Jadi kita nak memperkasakan yang wajib, yang fardu. Kalau dalam iman, tauhid. Kalau dengan Islam, solat. Dua ni kita nak perkasakan. Memang solat awal waktu tu tak menjadi kewajipan, tapi kita nak menjadikan keutamaan. Kita pun nak perkasakan kewajipan dengan menjaga keutamaan. Datang pengajian jauh, susah, payah. Ya, pengajian wajib. Tapi tak wajib nak datang setiap hari, setiap minggu tak wajib. Memang tak wajib. Tapi pengajian wajib. Tapi pandai-pandailah nyusun dia. Kalau boleh bagi keutamaan, wallahi, tiada kerugian pada perkara yang keutamaan. Tak ada. Malah dia akan dapat fadilat yang kita di luar jangka. Kita akan nampak perkara itu jemaah sekalian. Jadi yakinlah dengan apa yang dilakukan. Apatah lagi kita benar-benar memberikan kefahaman, masa, tenaga kepada yang menciptakan kita. Kita nak mengenali dia yang telah menciptakan kita. Akhirnya juga nanti dalam perjalanan kita pertahankan itu. Kenapa kita pertahankan? Kerana ada cinta di situ. Kalau tiada cinta, kita takkan ada Islam mempertahankan. Jadi kenapa pertahankan iman? Kerana sudah sampai tahap mahabbah, cinta. Kerana dah merasakan bahawa segala-galanya perlukan Allah. Macam contohnya saya bagi, kalau orang tu bagi rumah berjuta harga 3 juta, bagi kereta 4 juta, bagi duit 10 juta, menyembah kawan tu. Sebab salah dibuatnya. Ini Allah bagi bukan juta. Dunia dah isinya kalah lagi. Allah bagi iman, the lowest iman, iman paling rendah, yang keluar last neraka lah. Paling rendah tu keluar paling last. Sebab iman rendah ni maksud dia beriman pada Allah, tapi dia banyak ambil mudah benda-benda yang larangan. Dia ambil mudah benda-benda yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi Allahumma salli. Wah, dia tengah cas.
Jadi ambil mudah tentang larangan, dia paling last. Iman yang paling last sekali. Tengok, nak dibandingkan. Dia kena, ini penting guna akal ni mas sekalian. Paling last sekali 10 kali ganda dunia. Paling last. Orang bagi kita rumah 2 juta. Rumah 2 juta maintenance sendiri. Kereta 1 juta lebih. Katalah yang datang semua ni dapat Wayfire sebiji, 100,000, 200,000 agak-agak. Lepas tu bagi pula upfront rumah 200, belilah buat-buat apa. Rasanya merangkak datang mengaji. Tak? Lepas tu yang datang pun, ada ruang lagi tak? Oh sorry lah, kita orang dah close lah. Menangis tak berlagu yang tak datang. Allah ruginya tanya. Dah lah dapat rumah, dapat kereta, 2 poket pula tu. Cukup. Sekali datang 1,000 allowance. Okey tak? Sebulan 4,000. Okey. Oh, berlari datang. Berlari datang. Siap-siap bulan berhenti kerja. Kerja kamu apa? Datang kuliah kerja saya tu. Rupanya datang ada makna dapat gaji 4,000. Dah dapat gaji, dapat kereta, dapat rumah. Oh, ya Allah. Amin lah. Tak amin pun. Macam tak percaya nak bagi. Kita nak belajar kudrah iradah ni. Ada perkara bab mungkin ni. Ada perkara bab mungkin ni. Boleh jadi, boleh tidak. Bila Allah mungkinkan jadi. Jadi apa-apa yang mungkin, aminkan je. Jangan kata mustahil itu bukan pada kita. Mustahil itu pada perkara yang cacat. Pada Allah mustahil. Allah itu bersifat tiada. Macam tu. Tapi barang ada dunia ni mungkin. Harus. Bukan mustahil. Harus tak pakai Wayfire? Saya ulang banyak kali ni. Kok lah kan. Ada yang dapat. Nampak? Kita bincang apa nama? Yang tutup pintu sebelah. Silau. Apa nama? Kita dapat setara dunia pun kita dah rasa macam kata apa, thankful lah. Ini kalau bagi iman. Iman 10 kali ganda dunia. Jadi kita kena rasalah benda tu jemaah sekalian. Kena rasalah benda tu. Paling last. Apakah ganjaran orang beriman yang paling kecil? Paling kecil yang keluar last daripada neraka, paling kecil 10 kali ganda dunia. Ini kisah Sam'iyat. 10 kali ganda dunia. Oh ya Allah. Kita dapat besar Selangor pun dah pening dah nak buat apa. Daerah pun pening dah. Ini kan dunia. Dunia pun tak habis kita merantau lagi. Tak habis lagi. Siapa dah merantau? Kita tengok orang travel. Ada je tempat baru di discover. Kadang masih ada tempat yang masih tersembunyi. Besar dunia ni. Tak semua orang sampai. 10 kali ganda dunia. Ya Allah. Jadi apa saja yang berkaitan dengan Allah, kita kena berikan full commitment. Sebab dia satu pelaburan yang tidak akan merugikan. Wallahi. Walaupun orang nampak rugi. Orang nampak habis. Memang perjuangan untuk agama, apatah lagi mempertegakkan iman ini, perbahasan yang habis sebenarnya. Sebab kita nak berhadapan dengan Allah yang kekal. Allah uji kita bagi habis semua benda yang dia adakan tu. Dan mudah bagi Allah untuk mengadakan balik apa yang dihabiskan itu. Kamu habis duit datang mengaji, tunggu aku bayar balik. Habis masa datang, aku bagi berkat masa. Habis tenaga, penat-penat ngaji, aku bagi tenaga yang luar biasa. Sebab dari awal dia guna untuk taat. Rupanya Allah hilangkan sakit, makin segar badan. Faham ni? Ni luar biasa mas sekalian. Yang Allah bagi ni. Dan bab masa tenaga ni, dia ada bukti dia. Mungkin jemaah sekalian ada yang merasainya. Saya sendiri merasainya. Bila diri kita ni guna betul-betul, memang pada mata kasar tu, memang orang kata apa, masa tu restrict. Sahabat kita datang pukul 3 pagi sampai daripada Perak kan. 3 pagi sampai. Saat lagi kan dah ruyuk lah kejap. Tak apalah, jangan marah lah. Dia bagi tahu awal, kita bagi green light. Jangan marah lah. Tuan apa datang mengaji, duk ruyuk. 3 pagi pun sampai ni. Ambil orang rumah balik. Banyak cerita. Masing-masing ada perjuangan masing-masing. Tapi ingat,
Apa-apa saja yang diberikan di jalan Allah SWT, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Orang itu kena yakin dalam-dalam, tanam dalam-dalam hati. Tinggal lagi jangan sebab bergaduh lah hal dunia ni. Kalau masa kata ada perbincangan nak ke situ ke sini, bincanglah elok. Sebab tu Allah takdirkan kelas ni ada setiap minggu. Jangan risau. Tak ada masalah. Kalau tak datang ini, datang ke depan. Tapi jangan kita ambil alasan. Rusah ada. Tapi jangan gunakan kesempatan atas rusah itu. Allah tahu. Hati-hati. Saya solat kan? Ada waktu dia. Tapi jangan cuba-cuba sengaja. Tak apa. Lambat lagi. Nantilah. Asar lambat lagi. Sekarang asar 4.50. 4.48 asar. Rasa hebun betul. Maghrib apa? 7.30. Dah lagi pukul 7 melantak lagi. Kata. Order mi goreng mamak apa. Sempat lagi. Kata. Okey lah. Tapi jangan ambil mudah. Mudah-mudah. Jemaah yang muliakan Allah SWT. Ni apa ni? Ambil mikrofon ke? Sudah masuk. Subhanallah. Memanglah sampai kiamat tak on. Ini nama ketentuan. Dengan kuasa Allah hiduplah dia. Dan Allah kata on switch tu. Jangan salah ngaji pula. Orang ngaji dia tahu, ini pun ketentuan Allah. On switch. Patut tak on. Ni satu lagi. Pen ni, ujung ni, dia ada mata dia ni. Nampak? Nampak tak? Tak nampak 3 di Jumaat. Okey. Satu kali tu saya tak rapat. Bila tak rapat, tulis tak lekat. Rupanya kena rapat. Baru dia lekat tulis. Maknanya situ ada aturan yang Allah telah tetapkan. Tak payahlah kalau tu guna ni bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa Allah. Mana maunya. Benda teknikal yang Allah dah tetapkan, maka ikut aturan. Maka ada benda yang tiada dalam perkara yang kita tak nampak ketetapan itu. Itu masih ada pengharapan. Contoh bab rezeki. 1001 cara. Jangan tetapkan. Ada yang dah ditetapkan, tetap macam ni. Setakat ni caranya, ketatkan. Dah. Tak payah melawan. Tak payah lawan. Macam ni. Tadi, on. Swiss. On ni kejap lagi. Tapi masih yang mana, masih ada option. Dan itu dalam di sisi ilmu Allah. Itu panggil mu'allak yang berubah. Bukan kita yang ubah. Tapi perubahan itu di sisi Allah. Kita tak tahu. Maka berharaplah kepada Allah. Itu cara dia. Itu cara kita nak faham tentang perubahan. Mana yang berubah, mana yang tetap. Ya Allah, kalau perkara ini baik untuk aku, ya Allah datangkan. Kalau perkara ini buruk untuk aku, ya Allah jauhkan. Itu termasuk yang mu'allak lah tu. Mana benda yang ada perubahan. Bukan kita yang mengubah tu. Tapi Allah yang berada di sisi ilmunya, yang menentukan apa yang terbaik untuk kita. Itu maknanya bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kajian kitab sejarah dan kupasan pendekatan akidah karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan hafizahullah taala alaih, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, tempatkan beliau di kalangan orang yang beriman soleh dan keturunan soleh dan solehah, dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang menerusi pengajian ni, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah menjadikan keturunan kita keturunan soleh dan solehah, dan masukkan kita dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Menyambung perbahasan sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani yang telah pun kita bahaskan mukaddimahnya, dan hari ini kita masuk sambungan. Ya, ini dan perenggan yang kedua, surat 149, edisi yang kedua 143, edisi yang pertama. Sifat-sifat al-ma'ani sudah disebut oleh Imam Abu Hanifah dengan nama al-zatiyah. Al-zatiyah iaitu sifat yang sebenar-benarnya. Sifat-sifat al-ma'ani turut disebut oleh Imam Al-Syafi'i tentang hubungannya dengan sifat ma'nawiyah. Seterusnya disebut juga oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitab Al-Ibanah an Usul Al-Diyanah pada perbicaraan dalam bab Rad ala Jahmiyah, bab penolakan kepada Jahmiyah
tentang fi nafihim, tentang penafian mereka tentang ilmu Allah, ilmu Allah Ta'ala wa qudrati wa jami'u sifati, yakni terhadap ilmu Allah, kudratnya dan juga segala sifat-sifatnya. Ini sebagai reaksi kepada golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini garis bawah, nanti kita akan dengar dalam perbincangan yang golongan Salafiyah. Salafiyah, kita boleh rujuk apa tafsiran Salafiyah oleh Tuan Guru sendiri, yang tidak sealiran dengan Asy'ariyah ni. Bukan Salafiyah salaf ya, tapi Salafiyah yang cuba membawa pendekatan salaf di era khalaf. Dipanggil Salafiyah. Mereka akan ada membawa satu tomahan mengatakan perbincangan Asy'ariyah Al-Maturidiyah ini golongan Mu'tazilah. Walaupun background Al-Imam Asy'ari dulunya ada mengikut Mu'tazilah. Itu dulunya cerita. Tapi dulu-dululah, Tuan Guru kata dulu-dululah, kenapa nak kaitkan sekarang? Malah kerana ada perjalanan beliau dulu, maka mereka lebih mahir untuk menjawab persoalan itu. Jadi memang untuk menjawab Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ni hati-hati. Sebab ada kata perbahasan Imam Asy'ari ni, Al-Maturidiyah ni, sifat 20 ni, golongan yang Mu'tazilah tak tolak sifat Tuhan. Dia samakan macam contoh ayat-ayat mutasyabihat, tentang perbahasan tentang yang perlu pada pentakwilan pada surah, tentang tangan Allah sebagai contoh, tentang arash, sumastawa alal arsh. Dia kata kita tolak sifat Allah tu. Ni Mu'tazilah lah ni. Siapa kata kita tolak sifat Allah? Kita nak menjaga sifat Allah daripada dijisimkan, ditempatkan. Kita nak jaga daripada itu. Mujassimah kita nak jaga. Kita nak tasbih, kita nak jaga daripada persamaan yang cuba menyamakan. Bukan kata, ni tolak sifat Allah lah ni. Padahal kita nak jaga. Waktu ini zaman pertembungan, era pemikiran. Kena faham, waktu itu kenapa tercetus pengajian ni? Kerana waktu itu pertembungan. Golongan-golongan yang membawa persoalan akal, yang mesti kembali dijawab oleh akal. Akal yang merujuk kepada nakal. Akal yang dibimbing oleh nakal. Yang dalil, nas, qat'i Al-Quran. Kalau akal itu tidak dijawab dengan akal. Contoh, datang orang sains. Ada satu video tu dia buat gitu, dia kata Allah ada. Tak ada. Allah boleh nampak? Tak nampak. Sains kata tak nampak, tak ada kata. Nak jawab qala Allah Taala fil kitabil aziz. Nak jawab dengan orang macam tu. Macam mana nak jawab orang kata tak nampak, tak ada? Sains macam tu kewujudan. Mesti dibuktikan dengan barang. Barang boleh nampak, boleh rasa. Saya jawab. Jawab dengan akal balik. Ada otak? Angin. Angin tak nampak, boleh rasa. Betul? Elektrik nampak. Tu wire tu juntai tu. Nak nampak bila? Peganglah tengok. Nampaklah kamu masa depan kamu nanti. Pegang dah. Elok terjuntai color tu. Nak pula jenis besar-besar ini. Pegang. Aku tak nampak api kat situ, current tak nampak. Aku nampak wire je. Pegang tengok. Nak tengok nampak tak nampak. Nampak tak masa depan kamu nanti? Ada otak? Ada. Mana? Mana otak? Ni, kepala. Mana otak? Itu gambar otak. Ni otak kamu mana? Bawa keluar. Mana boleh? Maknanya kamu tak ada otak lah, tak boleh pegang. Jadi orang tak ada otak dia tak payah bahas lah. Jadi saya tak nak berbahas dengan orang yang tak ada otak. Qalu salama. Habis, diam dia. Nampak? Taib. Ini golongan-golongan yang ekstrim ni. Mu'tazilah ni sebenarnya menolak sifat Allah. Sebab tu kebanyakan kitab-kitab karya akidah dimulai dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa lalu kita mulakan dengan Imam Abu Hanifah? Kerana pelopor, pencetus perbahasan untuk menjawab jawapan-jawapan serangan-serangan Mu'tazilah terutamanya yang menolak sifat Allah. Baik. Imam As-Sanusi membahagikan sifat Al-Ma'ani kepada 4 bahagian. Imam As-Sanusi yang ini kena perhati baik-baik sebab mungkin
kita pada istilah tu. Tapi tak apa, kita ringkaskan nanti insya-Allah. Baik. Maka bahagian yang pertama yang bertakluk kepada perkara-perkara yang mungkin. Tu bahagian yang pertama. Ini saya kata istilah tu. Jangan nanti kita tersangkut kat istilah sampai ke sudah tak faham. Tapi tak apa, istilah tu ada maknanya. Contoh nombor 8, nombor 9 ada tulis kat situ kan? Maka ada rujukan nota ujung. Muka surat 162. Boleh rujuk nota ujung kat situ. Ta'aluk bermaksud menuntut sifat akan sesuatu perkara yang melebihi daripada kadar berdiri pada tempat atau zat Allah, seperti menuntut sifat al-qudrah pada pengadakan perkara yang mungkin. Maksudnya ta'aluk ni ada sifat yang terkait dengan dia. Qudrah ni mesti ada kait dia apa? Atau ta'aluk pada qudrah iradah. Dia ada cerita dia tu. Okey. Yang pertama, bertakluk kepada perkara-perkara yang mungkin. Mungkin tu apa? Sesuatu yang harus baginya ada dan tiada. Dunia barang mungkin. Sebab tu jangan kata, mustahil saya boleh ada duit. Letak barang mustahil pula. Letaklah barang mungkin. Boleh ada duit, boleh tak ada duit. Ni kahwin ni, dah ada anak. Kita pun sentap nangis. Jangan nangis. Jawab dengan akidah. Wajib ada Allah. Harus ada anak. Padanya sifat mungkin ada, mungkin tiada. Diam tu kawan. Ini mewajibkan pada benda yang harus. Kahwin, wajib ada anak. Siapa kata? Siapa kata kahwin wajib ada anak? Siapa kata wajib ada pasangan? Siapa kata wajib ada duit? Barang harus. Letak pada harus. Dan jangan kata, mustahil lah aku tengok muka kau ni. 7 keturunan tak ada duit. Mana mandai pula dia. Dia tak tahu barang mungkin ni. Mungkin pula bukan duduk pada kita. Tapi pada Allah. Nampak? Bila belajar ni, hati kita lapang. Sebab apa? Perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada bila-bila masa, boleh tiada bila-bila masa. Yang tu pun takut juga tu. Boleh hilang begitu saja. Oh, duitku. Boleh ada begitu saja. Kalau kita sandarkan kepada sifat Allah, aman hidup ni. Jangan marah orang. Itu kata bila syirik, kesan dia bergaduh. Nampak? Kenapa kaitkan syirik dan bermusuh? Memang sebab dia sandarkan pada makhluk, memberi kesan kepada hasil. Bila tak dapat, bergaduh. Kamulah punca aku macam ni. Elok-elok aku berdua, ada orang ketiga. Yang faham. Kamulah punca rumah tangga ku retak. Padahal dah memang retak 1000 pun rumah tangga dia. Dia bergaduh saja. Baik. Subhanallah. Okey. Baik. Belakang boleh dengar? Okey, itu yang pertama. Perkara yang mungkin saja iaitu qudrah dan al-iradah. Yang kedua, bahagian yang tidak bertakluk kepada apa-apa pun, iaitu al-hayah. Yang tanpa pula ada takluk atas sifat itu. Al-hayah, hidup. Itu yang kedua. Okey. Baik. Yang ketiga, bahagian yang bertakluk kepada segala yang ada, iaitu as-sama' dan al-basar. Bahagian yang bertakluk kepada segala yang ada.
iaitu as-sama' al-basar. Yang keempat, bahagian yang bertakluk kepada segala yang wajib, mustahil dan harus, iaitu al-ilm dan al-kalam. Baik. Jadi Imam Al-Sanusi bahagikan sifat al-ma'ani pada 4 bahagian yang kita bincangkan tadi. Sifat al-qudrah, al-iradah, al-ilm, al-hayah, as-sama', al-basar dan al-kalam turut disenaraikan juga oleh sebahagian salafiyah sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tetap dipersetujui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Perselisihan pendapat berlaku di sudut perincian sahaja, yakni pelaksanaan pada sifat itu. Untuk menerima perbahasan sifat itu, semua ulama sepakat. Salafiyah pun terima sifat. Nah, baik. Baik, kita masuk pada sifat ma'ani yang pertama, pada kedudukan sifat yang ketujuh. Sifat ma'ani yang pertama, al-qudrah dan al-iradah. Al-qudrah ialah sifat ketujuh yang dikemukakan oleh Imam As-Sanusi. Manakala al-iradah pula ialah sifat ke-8. Al-qudrah artinya kuasa dan al-iradah berartinya berkehendak. Baik. Menurut Imam As-Sanusi, sifat al-qudrah dan al-iradah adalah sifat Allah SWT yang bertakluk kepada segala yang mungkin mengikut sudut masing-masing. Yakni sifat al-qudrah dan iradah ini ada kaitannya nanti, ada perkembangannya. Berkembang tu. Berlakunya nanti pada sifat itu ada kesannya, takluk kepada yang mungkin. Yakni yang harus tadi. Harus ada atau tiada. Mengikut sudut masing-masing. Sifat al-qudrah memberikan kesan kepada sudut mengadakan dan meniadakan setiap perkara yang mungkin. Ini garis bawah, hati-hati halusi perkara ini agar kita faham pada perbahasan usaha nanti. Qudrah letak pada diri jadi kedekat. Kedekat kita lah yang duk kita nampak nak bagi ada. Walau yang bagi ada tu bukan pada kedekat kita, tapi intipati daripada sifat al-qudrah. Apa sifat al-qudrah? Iaitu memberi kesan kepada sudut mengada dan meniadakan setiap perkara yang harus tadi, mungkin tadi. Sedangkan al-iradah memberi kesan kepada sudut menentukan mungkin itu. Al-qudrah adalah menentukan keadaan tu ada atau tiada pada perkara mungkin tu. Al-iradah adalah menentukan kesan pada sudut menentukan mungkin tu pula. Kata mengadakan duit. Mengadakan duit itu qudrah. Kesan duit tu mungkin ada tiada tu iradah. Iradah Allah Ta'ala pada berikut cerita duit tu pula. Ada duit, qudrah. Mengadakan duit, qudrah. Kesan duit tu pula, yakni harus ada atau tiada, dipanggil iradah. Jadi menentukan mungkin itu sama ada atau tiada, panjang atau pendek dan sebagainya. Duit itu sikit atau banyak dalam perbahasan iradah. Tapi mengadakan duit itu dalam perbahasan qudrah. Dia berkaitan. Jadi maka jadilah kesan al-qudrah sebagai cabang daripada kesan al-iradah, dan kesan al-iradah juga berlakunya mengikut ilmu pengetahuan Allah. Ini kata tadi perubahan mu'allaq tu di dalam ilmu Allah. Bukan kita yang cerdik. Aku ni tahulah duit ni boleh jadi banyak ke sikit. Tak boleh. Siapa sangka duit dia boleh habis?
Orang boleh cerita dia boleh kira duit bagi ada. Dia ceritalah buat projection. Tapi dia sangka tak bila duit dia habis. Sedar-sedar beli benda yang tak patut, lama habis. Sebab tu kita kena nampak af'al, yang ni perbuatan atas kudrah iradah Allah Ta'ala. Supaya kita tak jadi orang yang lupa daratan. Ketika Allah yang mengadakan duit, kemudian Allah yang menentukan ada tu banyak mana, sikit atau banyak, tiada atau ada, berkesan atau tidak, itu dalam iradah Allah Ta'ala. Tugas kita, kena terimalah apa yang Allah tentukan. Bukan soal kan, habis tu kami ni nak buat apa? Ada soal lagi pada kami nak buat apa. Kami ni menerimalah apa yang Allah tentukan. Dalam keadaan kita ditentukan untuk berusaha tadi. Jelas? Jadi usaha kita ni nak mengadakan duit ke atau usaha kita ni sebab mengikut aturan Allah? Berapa ramai yang beriktikad usaha dia nak mengadakan duit? Sedangkan ada atau tiada bukan urusan kita. Itu cara dia. Baik. Tentang iradah. Bermaksud Allah berkehendak hadir orang jahat. Harus. Boleh ada, boleh tiada lah. Apa saja yang harus tadi? Jadi Allah berkehendak untuk ada. Adanya benda mungkinat tu, benda mungkin tu, kehendaknya Allah Ta'ala. 6. Allah adakan berkehendak ada orang jahat. Allah tentukan kita untuk memilih baik dan jahat. Jahat tu memang Allah tentukan, Allah adakan. Kenapa Allah berkehendak adanya jahat? Kerana kita bincang di bawah kekuasaan Allah. Allah berkuasa. Habis kita. Allah berkuasa. Kita ada rumah. Kita cat rumah kita warna apa? Kau suka aku lah, warna apa? Ada kita kata rumah. Kenapa tuan cat rumah ni warna hitam? Ni rumah aku. Aku nak cat warna hitam ke, warna biru ke, warna merah ke? Nak menunjukkan ini milik aku. Dalam keadaan ada baik dan buruk. Kita tak pada jahat tu buruk sebenarnya. Sebab mengadakan perbahasan orang jahat, jangan faham bahawa jahat tu diadakan oleh Allah, lalu orang jahat tu ada sebab Allah buat. Pada perbuatan jahat itu, memang Allah buat, tapi Allah taklifkan balik pada manusia untuk memilih baik dan buruk. Itu kena faham. Sebab dalam mengadakan atau mentiadakan tu harus mungkin. Bukan manusia yang nak berusaha. Dalil daripada kalimah haukalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab tu, okey, satu lagi, bila jahat itu Allah yang jadikan, apa kesan pada kita? Apa bagus pada kita? Satu, kita dapat pahala kalau ujian itu. Keduanya, kita boleh berlindung dengan Allah direct. Ya Allah, jauhkanlah kejahatan daripada aku. Itu bukan sebab Allah jadikan dia zalim, Allah jadikan dia baik. Dah tahu Allah yang jadikan, kenapa tak doa minta Allah jauhkan? Di sini kita kena datang ilmu yang Allah bagi pada kita untuk menilai kembali. Ini kelebihan daripada manusia untuk menilai ilmu ni. Jadi baik buruk bisyari wal khair Allah adakan untuk uji ayyukum ahsanu amala. Ada orang jahat, ada orang baik. Ada orang berdosa, ada orang berpahala. Bila ada orang berdosa, Allah tunjukkan kuasa je untuk mengampunkan orang yang berdosa. Yang berdosa buat kerja, dia dipertanggungjawabkanlah sebab atas tanggungjawab yang Allah telah pertanggungjawabkan. Okay. Jelas? Bahas pada kenapa diadakan adalah kerana di situ tanda-tanda kekuasaan Allah. Cukup kat situ. Sebab itu, bila melihat perkara yang buruk di hadapan kita, katakanlah subhanallah. Kenapa kata subhanallah? Kerana itu Allah jadikan. Jangan sampai kita salah faham tentang Allah. Itu nama takdis. Walaupun Allah menjadikan jahat, mengizinkan iblis untuk jadi jahat, tetapi Allah tidak redha atas kejahatan. Kita, ni kita kata af'al akal ni kita. Kita chef.
Master chef. Cakap masak apa saja, saya boleh buat. Soalan saya, adakah master chef dia makan apa yang semua dia masak? Tetapi dia boleh masak semua? Sebab apa dia boleh masak semua? Sebab dia master chef. Buruk ni soalan mungkin ni, soalan mungkin. Kita takkan mampu untuk buat buruk. Sila lukis buruk. Mana nak lukis buruk ni? Tak boleh. Semua orang nak lukis cantik tapi jadi buruk kan? Itu je lah. Beria-ria dah jadi buruk. Tapi nak mengadakan buruk sendiri dengan niat saya nak lukis buruk. Tak ada lagi. Dua-dua sifat Allah pegang. Nak menunjukkan satu lagi, perbahasan kesempurnaan Allah. Baik. Macam ulama Mu'tazilah ataupun Wahabiyah, hidup dia kiranya dia memperjuangkan pemikiran dia. Dia kuat belajar, dia ibadah. Mati kafir. Okey. Kalau orang kafir, mati kafir, kita faham lah. Tapi orang yang bermujahadah dengan ibadah yang dia yakin, dia faham. Tapi dia mati dengan fahaman yang macam tu, mati yang kafir. Macam mana kita nak dapat harmoni benda tu, Ustaz? Dalam konteks pengakhiran sesuatu perkara, kerana bukan kita yang berada di akhir itu, kita tak tahu pengakhiran pada suatu perkara. Tapi jalan ke arah perkara yang Allah dah tetapkan haram, dosa, kita kena terima. Perbuatan A, Allah telah tetapkan buat A, dapat dosa. Buat B, dapat pahala. Perbuatan dia, kita hanya hukum pada perbuatan dia, tapi tidak menentukan dia kat mana. Sebab tu ulama Asy'ariyah Maturidiyah dalam kitabnya, tidak pernah mentakfirkan, mengkafirkan sesiapa pun. Walaupun perbuatan dia itu kepada perbuatan yang boleh menjatuhkan dia kafir. Sebab itu tak ada fakot kafar, tak ada. Jadi kita melihat dia dalam keadaan begitu, maka di luar kita untuk menentukan akhirnya, tapi perbuatan itu dalam ilmu yang Allah telah ajarkan kepada kita, perbuatan itu berdosa, boleh membawa kepada kekufuran, membawa kepada kekafiran, tetapi tetap tidak bawah kekuasaan kita untuk berkata dia ni adalah endingnya kafir. Wallahu alam. Itu ulama dalam Asy'ariyah tetap tidak pergi kepada pengakhiran. Jadi kita berlindung daripada perbuatan dia. Tapi nak mengatakan dia mati kafir, wa na'udzubillah min zalik. Sebab tu dalam nak memurtad ataupun nak istilah dia ni murtad ke sesat ke, dia ada lajnah. Fuqaha akan panggil dan kita tengok. Kemudian dengan dia confirm, baru dia. Sebab tu yang menentukan biasa keluar daripada Islam itu bukan kita awam, ia adalah hukama, hakim. Uli amri. Itu yang kita. Jadi untuk menyelamatkan kita daripada terus berfikiran begitu, sebab itu kita berbalik kepada dalam menentukan iradah, berkehendak dalam kudrah, ini bukan sifat kita lah. Bukan sifat kita yang nak melihat ending pada setiap sesuatu. Allah Ta'ala dilah ilmunya. Sebab di sini dalam iradah juga berlaku mengikut ilmu pengetahuan Allah SWT. Allah yang maha mengetahui apa sebenarnya perancangannya sebenarnya Allah rancangkan. Wallahu ta'ala alam. Itu macam itu. Kita berbalik. Kena setiap perkara kena berbalik kepada takdir. Sucikan balik. Itu penting pada perbahasan. Ya. Akhir pada ceramah. Yang baik datang pada Allah. Yang buruk pada diri sendiri. Macam mana tu? Dia kata macam mana? Kita bingung kan, kita dah beritahu kan. Jadi kita cakap tu sebenarnya perbahasan itu pertama perbahasan yang masih pada peringkat awam. Awam memahami baik buruk pada kita, baik pada Allah. Okey. Maksud baik dan buruk yang mana Allah jadikan, pertama Allah jadikan kedua-dua baik dan buruk. Tetapi buruk itu Allah takdirkan ada pada manusia, tidak pada Allah. Dalam perbahasan akidah tidak boleh letakkan buruk pada Allah. Tak boleh letakkan macam dia jahat, buruk, sifat-sifat yang bersalahan dengan kesempurnaan
tidak boleh disandingkan dengan Allah, walaupun Allah yang menjadikan. Maka sebab tu ulama berlapik mengatakan buruk dari saya, baik itu dari Allah. Dan ada dalam Quran, semua yang buruk itu dari kamu. Allah kata, yang baik tu aku. Dan terbaru ni kan saya sedang kongsikan bagaimana kaedah kita berbicara, iaitu ya Allah, kau sedang melihat aku dalam keadaan lemah, aku sedang melihat engkau dalam keadaan kuat. Lemah tu buruk lah. Ya Allah, kau sedang melihat aku dalam keadaan sakit, aku sedang melihat engkau dalam keadaan menyembuh, maha menyembuh. Ya Allah, kau sedang melihat aku dalam keadaan fuqara, namun aku melihat engkau dengan sifat yang istighna. Nampak? Dan sifat itu pun Allah jadikan tu, yang fuqara, daif, lemah, buruk. Namun sifat itu kita tidak sandarkan kepada Allah Ta'ala. Itu je lah. Baik. Kita mengaji tajuk ni untuk lagi memperkukuhkan iman kita. Naam. Supaya pilih kebenaran, pilih yang baik. Naam. Cuma kalau orang-orang yang menggunakan inilah penghujung Allah yang berkehendak, Allah yang menentukan. Kita tak judge pada benda yang ke depan, benda yang akhir. Itu yang jadi point berlakunya gejala liberalisasi. Dia longgar, contoh konsert tapi sembahyang. Dia guna seolah-olah akhirat tu jangan siapa query lah. Dia jadi kalau macam tu dia jadi Jabariyah. Dia menyerahkan semuanya Allah belaka. Satu, orang yang berbicara seperti itu, dia pertama tidak mengaji. Sah-sah dia tak mengaji. Dia tak ikut saluran ataupun jalur pengajian yang benar. Sebab hasil daripada pengajian yang mengikut syarah yang benar, Allah akan gerakkan hati. Walaupun kita mengenali sifat Allah yang menentukan hasil, tapi Allah akan tentukan hati kita untuk berada dalam hasil yang baik. Kita tak akan pergi ke buruk. Itu sepatutnya. Sebab hasil daripada ilmu mengenal Allah, hati jadi jernih. Hati jadi jernih. Bagaimana dia boleh kata Allah tentukan buruk untuk dia? Macam mana dia boleh kembalikan buruk tu? Allah yang buat kat saya buruk. Macam mana? Maksud dia tidak melalui jalan ilmu yang benar. Itu satu. Yang kedua, kita boleh kata Allah tentukan buruk yang untuk kamu. Dah kalau Allah tentukan buruk untuk kamu, kenapa kamu tak minta Allah tentukan baik? Dah minta belum? Belum. Maknanya kamu tak faham tentang Allah lah. Jangan nak salahkan Allah. Please. Kamu kata Allah tentukan buruk untuk kamu. Dah minta Allah tentukan baik. Biasanya orang macam ni, dia tak minta. Kalau minta dengan benar, Allah akan lapangkan hati ini. Dia akan terima ketentuan yang buruk itu. Tapi biasa ketentuan buruk bukanlah membawa kepada dosa. Allah memelihara hamba-hambanya yang bergantung kepada dia. Jadi perbahasan ni memang akan dimanipulasikan oleh orang yang tidak faham. Dia kata, kalau Allah dah berkehendak pada dia jadi jahat, maka nak buat apa aku jadi baik? Maka dia yang menentukan nak buat apa aku jadi baik. Nampak tidak? Saya guna balik akal tadi. Allah dah tentukan aku jadi jahat, kenapa aku nak jadi baik? Dan aku jadi baik tu siapa pula? Kenapa tak minta Allah tentukan dia jadi baik juga? Di situ confuse dia berlaku. Nampak? Dia nak gunakan perbahasan ni dengan harapan dia boleh berlepas tangan lah. Tapi akhirnya salah kat dia balik. Macam syair Imam Syafi'i, Allah tak layak dengan sebelummu. Tapi lama takut Allah dulu. Jadi dia macam dia tak fokus dan bukan orang baik. Okey, sebab apa syair Imam Syafi'i rahimahullah itu mereka aku tak layak. Tepat. Sebab yang melayakkan syurga bukan kita. Nak dapat tak kereta 1.2 million? Saya tak layak ni. Tapi saya tak naklah jalan kaki. Saya tak layak ni nak pakai kereta ni. Tapi kereta ni yang ada 1.2 juta harga kereta. Tak ada option lain, kita kena jalan kaki, pergi Perak. Pergi Perak dari sini jalan kaki. Saya ada kereta, ustaz boleh pinjam kereta. Bukan pinjam, bagi lah ambil lah. Tu Ferrari kat luar tu. Allah, tak ada kereta lain ustaz? Tak ada. Ustaz, saya tak layak kereta Ferrari. Tapi saya tak larat jalan kaki.
Malu kan. Alah, malu pula. Ambil je lah pakai. Terima kasih. Ni ambil macam mana ni? Ambil terus. Itu juga menentukan halusnya kalam Imam Syafi'i rahimahullah alaih menunjukkan sifat penentuan bukan pada makhluk. Tapi kita berharap usaha kita. Apa usaha kita? Mohon aku tak layak. Nak menentukan syurga aku tak mampu. Tapi usaha untuk minta tu kena ada pada manusia. Minta aku tak layak neraka. Aku tak mampu. Jabariyah menyerahkan semua usaha pada Allah. Qadariyah meletakkan usaha pada kita. Allah tak ada masuk campur. Ahlussunnah wal jamaah in between. Moderate. Yang ini usaha ada. Yang ini pada manusia. Penentuan itu pada Allah. Itulah Ahlussunnah wal jamaah. Usaha tadi kudrah. Yang dipanggil tenaga. Ini panjang lagi ni. Ta'aluk ada belakang ni. Ta'aluk pada ta'aluk suluhil qadim ni. Ada perbahasan lagi belakang. Cuma jelas setakat tu dulu kepahaman bahawasanya kudrah tu adalah ada atau tiada. Allah berkuasa mengada dan mentiadakan. Apa saja. Apa saja. Iradah adalah perkara mungkin selepas ada tu tadi. Perkara yang ada tiada tu pertama, iradah tu mungkin tu. Mungkin. Perkara mungkin pada dunia. Itu jelas kat situ. Baik. Setakat tu boleh? Faham kudrah iradah tu? Okey. Dalam membahas tentang tauhid ni jemaah sekalian, perlu diingatkan bahawasanya, bab kata Ustaz tadi, adalah untuk memantapkan keyakinan kita pada Allah. Jangan kita mengaji tauhid melihat diri. Lihat Allah dulu. Lihat Allah belaka. Lihat Allah dulu. Sebab kita sedang ngaji tentang Allah. Itu cara dia. Sifat Allah. Sekejap lagi baru kita masukkan bagaimana terjemahan kita hambanya untuk mengimani sifat ni dalam perlakuan kita harian. Sekarang kita bahaskan sifat Allah, kudrah, iradah. Dalam sifat ma'ani, yang ini takluk ada pada perbahasan Allah itu berkuasa mengada dan mentiadakan, dan iradah berkendak untuk perkara yang harus ada dan tiada tadi. Boleh? Boleh je angguk. Bismillah, boleh. Itu kaedah dia. Itu kaedah dia. Ya. Khair. InsyaAllah. Dah, kita tengok online kok ada yang bertanya. Baik. Baik, sambungan jemaah sekalian. Al-Bajuri dalam Hasyiah Al-Alama Al-Bajuri Alamatan Al-Sanusiyah. Ini sebab tu perbahasan ni, Tuan Guru Dr. Nawaz Syukri ni, Wan, beliau bawa perbahasan-perbahasan daripada pelbagai kitab yang telah disepakati pada awal perbincangan. Ada 5 perbahasan kitab yang dibawa. Jadi daripada perbahasan awal, Al-Bajuri ni yang current lah pun dibahaskan. Jadi kita nampak overview dalam semua perbahasan. Baik. Al-Bajuri di dalam Hasyiah Al-Alama Al-Bajuri Alamatan As-Sanusiyah mendefinisikan Al-Qudrah sebagai satu sifat yang ada berdiri pada zat Allah SWT, dengannya boleh mengadakan segalanya mungkin dan meniadakannya. Ni Imam Al-Bajuri pula. Sifat Qudrah ni apa? Sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala yang sedia ada. Yang ada. Sedia ada pada Allah untuk mengadakan. Segala yang harus tu mungkin dan meniadakannya. Mungkin ni boleh ada, boleh tiada, atau meniadakan terus. Anda nak faham? Pertama, ada manusia. Pada manusia tu ada susah dengan senang. Ada manusia, pada manusia ada sihat dan sakit. Ada manusia, pada manusia itu ada duit, ada tak ada duit. Okey. Al-Qudrah ni,
kata Al-Bajuri mengatakan bahawa sifat sedia ada Allah tu yang mengadakan perkara yang pada keadaan kudrah, ini mengadakan manusia atau meniadakan terus. Bila dah ada manusia, dia ni mungkin sihat, mungkin sakit. Itu iradah. Mungkin pada berduit, mungkin tiada berduit. Mungkin ada anak, mungkin tiada anak. Mungkin ada suami, mungkin tiada suami. Okay, cara nak beramal macam mana? Kalau orang tanya ada duit tak ada, mungkin ada duit, mungkin tak ada. Jawab gitulah. Itu cara beramal. Ada pasangan tak? Mungkin ada, mungkin tak ada. Jadi janganlah tetapkan kamu kena ada. Itu cara dia. Orang ini bila tak ngaji tentang tauhid, dia ingat ada tu atas diri kita. Jadi stres orang. Jelas? Kita pun stres. Orang kata, sekejap jumpa dah kahwin. Geram betul. Dah kahwin? Yang tanya tu pula, jiran sebelah pula. Pun kita kata, mungkinlah kot saya kahwin dengan suami kak. Bawa dia ada akal sikit. Akak setuju tak? Itu belum jumpa bahasa mungkin lagi. Ada jawab bahasa mungkin, kita jawab mungkin. Sebab mungkin tu di bawah takdir. Memang takdir, perbahasan kahwin tu takdir. Takdir tu apa? Ada atau tiada lah. Baik atau buruk lah. Bila jawab begitu, akal boleh terima lah. Al-iradah pula sebagai satu sifat yang ada berdiri pada zat Allah SWT, ia menentukan segala yang mungkin dan harus baginya. Al-iradah sifat bagi zat Allah Ta'ala yang menentukan pengurusan mungkin tadi tu. Al-Qudrah menguruskan ada dan mungkin. Al-iradah perincian kepada mungkin tadi. Makna kata, kenapa sampai begitu detail ulama syarahkan? Nak bagi tahunya sempurnanya Allah ni, tu je. Tak ada satu gap pun yang mengatakan ini ada Tuhan lain kau buat. Tak nak ada macam itu. Sebenarnya tak nak ada ruang ni tak ada ni bukan sebab Allah ni, kau punya sendirilah. Dia tak nak macam itu. Ulama ni dia seboleh-boleh dia nak letakkan bahawasanya mengesahkan Allah Ta'ala ini tugas kita sebagai hamba yang mukallaf. Jadi nak mengesahkan Allah, macam mana kita faham sifat Allah? Ulama kaji detail. Sampai detail, kudrah, kuasa. Mengadakan perkara yang ada atau tiada dan mengadakan mungkin tadi. Detail. Iradah pula mengkhususkan untuk menjaganya mungkin tadi. Kehendak. Berkuasa dan berkehendak. Bila dah berkuasa, aku nak adakan ni. Kemudian Allah berkehendak pula untuk menjadikan hasil pada apa yang diadakan tadi. Jelas? Boleh setara tu? Nampak macam neko itu. Sebab tu saya ringkaskan balik. Sebenar dalam perbahasan ini adalah untuk memperhalusi. Supaya jangan ada satu gap sikit pun. Bila berlaku dalam takdir kehidupan, kita duk nampak macam Allah ni tak mahu tahu ada hati. Hati tu ada suara kecil. Ya. Allah Ta'ala dia side. Kita manusia ni kita ada keinginan. Saya nak kahwin lagi tu, ini keinginan tak kita. Jadi kita disuruh berdoa. Ya. So, kita ada keinginan, kita suruh berdoa semua kan. Jadi sebenarnya Allah nak nampak apa? Nak nampakkan Allah berkuasa ke ataupun kita nak jadi rosak kepada apa yang sama? Okey. Sekarang ni bila kita belajar tentang Allah, sudah pasti yang pertama dan selama-lamanya semua yang Allah jadikan apa saja pada makhluknya sama adalah dengan sifat kehendak. Ini pun perbahasan dalam perbahasan istilah wujudi, amrul iktibari nanti. Itu istilah
Yang mana ada kemudian. Siapa yang tentukan. Itu ada perbahasan. Kita kena letakkan satu. Setiap kejadian itu adalah untuk menyatakan Allah berkuasa. Wa min ayatihi. Itu yang pertama. Sebab dalam surah Ar-Rum ayat 20, ayat 19, ayat 20, ayat 21, 22 dan seterusnya sampai 26. Ayat Ar-Rum ayat 20, Allah letakkan kejadian manusia, termasuklah nanti ada keinginan, ada kehendak, ada semua tu perasaan, sedih, wa nafsi wa masawaha. Allah yang menyempurnakan penyempurnaan rasa dan hati kita ni. Dan summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Afidah yang tadi itu afidah, ada perasaan, ada keinginan. Allah jua yang menjadikan keinginan itu. Taib. Perlu diingat sampai bila-bila. Segala kejadian itu satu, nak menyatakan Allah berkuasa. Berkuasanya Allah, Allah suruh kita meminta pada dia. Allah buat keinginan. Kamu nak kahwin lagi kan? Nak kahwin lagi kan? Ada keinginan tak? Okey. Sebab dia tak ngaji kudrah. Kalau dia ngaji kudrah, dia nampak Allah berkuasa. Allah berkuasa menjadikan keinginan dia. Ini Allah yang jadikan keinginan. Kalau Allah yang jadikan keinginan nak kahwin lagi, jangan mana-mana kahwin diam-diam, faham? Diam-diam tu maksudnya buat cara sendiri, melupakan Allah. Kan Allah dah bagikan syarat semua kan? Caranya kan? Ada autoriti, ada ini semua kan? Doalah ke Allah, bagi elok perjalanan ni sebagai contoh. Bila dia nampak Allah, boleh jadi keinginan bila terhijab daripada kuasa Allah, dia akan nampak nafsu semata-mata. Bila nafsu semata-mata jadi ujian untuk kita. Kita melupakan apa yang Allah telah taklifkan atas kita, atas kehendak kita tadi Allah jadikan. Allah jadikan manusia nak berkeinginan, contoh, nak merasai nikmat dunia. Ada tak Allah garis pandukan apa syarat nak pegang dunia? Ada. Yang ini kena gunakan untuk jangan sampai melalaikan. Kehendak tadi datang pada Allah jadikan pada diri kita lah. Kita lah datang kehendak tu. Bukan kehendak tu Allah punya. Maksudnya Allah punya tu sifat seperti makhluk. Salah. Sifatnya Allah jadikan. Allah ciptakan kehendak. Tapi kehendak tu bukan kita letakkan, ini Allah punya kehendak. Tu hati-hati. Ini Jabariyah. Ini Jabariyah. Allah yang menciptakan anak. Jangan cakap Allah memiliki anak. Jangan cakap bersalahan. Lam yalid wa lam yu. Tapi yang menciptakan anak siapa? Ni kena faham. Yang menciptakan kehendak siapa? Allah. Tapi tidaklah kita mengatakan kehendak ni adalah kita sandar pada Allah. Sedangkan Allah jadikan pada makhluk. Pada makhluk lah. Tapi kehendak itu bukan terjadi sendiri. Sebagai ujian. Allah jadikan itu sebagai ujian. Ada baik, ada buruk. Ujian untuk kita. Wa ilaina tur. Pegang ayat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Allah jadikan baik buruk tu. Nafsu baik, nafsu buruk. Siapa jadikan? Allah. Ini i'tiqad jelas. Bila Allah jadikan nafsu baik, nafsu buruk, ke mana nak bawa ni? Nak bawa ke mana nafsu ni? Bawa balik kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Minta, ya Allah, kau menjadikan aku berasa ni. Bukan jadi sendiri, namun kau pimpinlah rasa ni, nafsu ni. Yang ni kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Rahmati nafsuku. Ayat berapa saya boleh cari ayat Quran tu? Search je. Rahmati nafsuku. Doa tu. Ya Allah, rahmati nafsuku. Tu. Jangan kita ingat nafsu ni atas takbir urus kita sendiri. Ingat, di bawah kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Kehendak kita tadi tu di bawah mungkin lah. Mungkin juga diletakkan di bawah kudrah. Saya patutnya nak setting, nantilah perjumpaan akan datang. Saya nak slide, saya nak bawa gambar aja. Dia lebih nampak structure dia. Kudrah, iradah. Kudrah meliputi perbincangan iradah. Kerana dalam iradah ada perbahasan mungkin. Mengadakan perasaan tadi termasuk di dalam perbahasan mungkinat tadi. Harus. Tapi dia juga tidak lagi daripada kudrah Allah Ta'ala. Dia berkait, dia panggil kudrah, iradah. Baik. Sebab tu, kalau ditanya nak kahwin macam tadi kan,
Jujur je, nak. Tapi mungkin kahwin, mungkin tidak. Jawabkan isteri macam itu. Isteri jangan panik kalau soalan tu keluar. Bertauhidlah kamu. Ittaqullah. Kan? Ini tak, ni mesti jadi ni. Mesti jadi ni. Orang lelaki memang pantang nampak perempuan. Mesti jadi terus. Mana dia tak beriman dengan qada qadar. Jadi, pertama kekuasaan Allah. Kedua, Allah nak menunjukkan kita tetap berharap kepada Allah. Permintaan kita tadi, kehendak kita tadi tak boleh jadi sendiri. Ada keinginan nak makan. Inginlah nak makan ni. Ini Allah jadikan untuk kita lah, bagi makhluk. Tapi nak menghasilkan keinginan tu supaya terjadi di bawah perbahasan mungkinat lah, iradah. Jadi bila teringin, ada ayat, jumpa. Surah Yusuf 33 53. Ada tulis tu, ya Allah rahmati nafsuku. Naam. Tu cara dia. Ya, kecuali yang beri rahmat, hanya yang diberi rahmat. Tu, ayat tu. Jadi menunjukkan akhirnya kita tidak boleh, kan saya tulis satu kenyataan di Facebook, belajarlah tauhid sehingga kita nampak kita perlukan Allah dalam segala-gala. Dan belajarlah sampai tak kita faham bahawa Allah tak perlukan kita. Allah tak perlukan kita. Kita yang perlukan Allah. Dan setiap perkara mesti kait dengan Allah. Sebab Allah yang menentukan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Baik. Ya, fadal. Kadang-kadang secara muamalah kita, dia punya kepasaran kita, dia terkeluar dengan ayat mustahil. Nah, Ataupun kita nampak secara adat kita hidup. Naam. Tak ada kita ni. Dia bukan kita menafikan ilmu betul iradah, tak. Tapi kita ni orang yang tak layak dapat. Okey. Okey. Kalau nanti tajuk ni akan dicontohkan Nabi Yunus. Yang tak jangka boleh keluar daripada perut ikan. Ataupun Nabi Ibrahim dibakar tak panas, sejuk. Itu bersifat khususiat, kan? Jadi kita jadi kadang-kadang dalam hati buntu, kita tak boleh nak pergi pada keyakinan. Okey. Contoh yang diberi itu Nabi, wali. Contoh kita ni macam mana pula, kan? Contoh orang awam ni macam mana? Macam Khairul Amin tu, kan? Dia je satu dunia macam tu contoh. Tiba-tiba kita nak yakin Aku boleh macam itu. Boleh jadikan macam itu. Dan benda tu memang tak pernah berlaku. Okey. Itu yang punca kita rasa mustahil, tak boleh pergi. Mana silapnya, Ustaz? Silap yang pertama, kita letak mustahil tu. Itu silap pertama. Sebab barang mungkin, tetap mungkin. Jangan letak mustahil. Mustahil ni perkara yang tidak selayaknya. Nanti kita masuk perbahasan mustahil bagi Allah bersifat tiada. Jadi pertama, bila kita tengok dunia, jadi contoh sebagai contoh api tidak membakar. Dalam kisah Nabi Yunus dalam perut ikan Nun, yang mana duduk dalam, kita je kata mustahil lah keluar. Kita yang kata. Jadi pertama, perkataan mustahil perlu diletakkan pada tempatnya. Barang dunia letak mungkin. Contoh, bila Khairul Amin dapat 1 juta lebih dalam tempoh 3 minit, mustahil aku yang dapat. Siapa suruh kita kata mustahil kita dapat? Kita memang bukan contoh. Bila letak 1.3 juta, mustahil. Salah. Kita letak harus dapat. Bukan mustahil dapat. Harus ni pula, benda yang boleh ada, boleh tiada. Betul tidak? Harus ni, benda yang boleh ada, boleh tiada. Kalau tak ada masalah tak? Dia tak ada masalah, tak dapat 1 juta pun. Faham tak maksud dia? Maksudnya, barang dunia ni, jangan letakkan wajib dan mustahil. Wajib ada anak. Kalau tak ada berdosa. Itu sakit hati tu. Geramnya. Tak salah letak. Harus ada anak.
Bila sebut harus ada anak, maksud kata boleh ada, boleh tiada. Barang harus, barang yang kita beri perhatian ke? Harus. Kita bagi perhatian ke harus ni? Tak, belum beri perhatian sebab dia benda yang mungkin. Kalau yang wajib tu dah kita tumpukan. Sebab tu hukum mubah harus. Dia boleh jadi wajib atau jadi sunat sebagai contoh. Okey, maksud saya nak cakap, bila barang mungkin harian kita ni, kita bermuamalah harian, kita berurusan dengan barang mungkin. Bila barang mungkin, jangan kita salah letak yang mungkin tu jadi satu wajib kena ada duit. Salah dah. Dah salah lah tu. Kenapa wajib ada duit pula? Sebab nak bayar tu. Nak bayar tu satu hal. Yang kamu wajibkan kamu kena ada duit tu kenapa? Satu. Habis nak bayar ni, cara nak berurusan nak bayar tu pula, ya Allah, Engkau yang mengadakan apa keperluan aku. Doalah ke Allah, janganlah letak pula perkara wajib tadi kita pada kita. Yang mengadakan itu pada sifat mungkin. Ya Allah, Engkau yang mengada dan mentiadakan. Kau adakanlah duit untuk aku yang bersifat harus ni, ya Allah. Aku yang salah duk nampak duit yang wajib padan muka aku, ya Allah. Duk nampak wajib kena duit lah sekali, terbelit sendiri. Betul tak kita ditrain untuk ada duit, wajib ada duit kan? Kita termakan balik sistem yang tidak ada dalam aturan yang sebenarnya, yang ada dalam sangkaan. Surah Al-An'am ayat 116. Ini kalau cerita ni banyak kaitan ni. Dan belum cerita tentang dunia yang tiada harga ni. Nampak? Jadi, dalam konteks dunia pula, saya bawa apa? Cerita perbahasan dunia keperluan, akhirat kemahuan. Yang kita letak mahu tadi patutnya akhirat. Dunia keperluan mungkin. Jadi kerana kita perlukan dunia, mahukan pahala, maka dunia pun datang. Dia barang yang bersandar. Bukan barang yang mesti. Harus ni barang yang bersandar kat dia. Harus pakai tiang besi, harus pakai tiang kayu, harus pakai tiang batu. Yang wajib itu adalah ada tiang. Contoh. Jadi jangan rigid, wajib kena ada tiang besi. Ada tiang tu kita nak. Macam itu ibaratnya. Jelas mas sekalian? Sama. Rezeki lagi lah kuasa Allah. Bila sebut tentang kuasa Allah di bawah kudrah. Allah berkuasa menguruskan rezeki. Dalam keadaan yang harus bagi manusia yang mendapat rezeki dalam konteks anak. Rezeki dalam konteks duit. Mungkinlah dah dipecahkan. Tapi kita bila beriman kepada Allah yang bersifat kudrah, maka kita tetap meletakkan bahawa Engkau yang ada dalam menakluki rezeki. Okay. Intipati daripada itu jemaah sekalian, kita akan bermuamalah dalam hidup kita macam mana? Inilah datangnya sifat semangat. Kenapa bila tauhid menjadi semangat? Sebab pertama, kita tak akan letak barang yang mustahil pada perkara yang harus. Kita tak akan letak. Sebab itu, dalam dunia kita nampak harus ada dan tiada. Bukan mustahil ada. Mustahil ada, kita menafikan bahawa kita ni tak layak. Macam Allah tak ada. Walhal sifat dunia bukan sifat mustahil ada. Harus ada. Jadi kita tengok orang tu dapat, seharus ada lah. Kita boleh dapat tidak? Harus dapat. Jangan guna mustahil dapat. Bila macam tu, kita akan duduk pada perbahasan ana inda zonni abdibi. Aku berada bersama dengan sangkaan hambaku terhadapku. Bila kita bersama dengan sangkaan yang mana melihat Allah dalam konteks pertama sifat jamal, kamalnya, sempurnanya, sifat cantiknya, bahawa ya Allah, Engkau yang maha agung. Harus mengadakan dunia untuk aku. Boleh ada, boleh tiada. Maka ya Allah, tentukanlah yang terbaik untuk aku. Boleh jadi baik tu, ada tu baik, atau ada tu buruk, wallahu alam. Atau Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sampai tahap kata, aku tak tahu ada tu baik atau buruk untuk aku. Sebab apa dia cakap macam itu? Barang harus kan? Cuma kita ni dah didoktrin melihat kewajipan dunia tu, kepentingan dunia tu. Akhirnya kita terperangkap dalam arus perdana untuk mengadakan dunia. Seakan-akan dunia ni wajib ada. Orang perempuan wajib ada duit simpanan. Kalau tidak korang, ni yakin ke suami tak kahwin lagi ni? Kalau kahwin lagi yang mana tak ada duit tu, apa dia jadi? Kita kena bangkit, wahai wanita. Lain macam lah contohkan. Dah pelik pula nasihat dia. Tapi Ustaz, kenapa boleh jadi macam tu? Kerana perbuatan itu Allah harus adakan bagi makhluk. Adalah perbuatan buruk tadi. Adalah dia bercakap macam tu. Allah haruskan ada. Maka kita yang berilmu, yang Allah takdirkan untuk faham ni, kita ambil perhatian dan ambil langkah berhati-hati. Ini pun suruhan Allah Ta'ala. Jangan kamu ikut kebanyakan sangkaan manusia atas muka bumi ini. Iman yang mulakan Allah SWT. Boleh jelas? Rasa bila belajar tu hati tu rasa terbuka lapang ke ketat? Kalau ketat tu kena ruqyah telaga belakang. Dia macam itu. Cara dia tengok. Tak ada nampak. Tapi Ustaz, masa balik dia serabut balik Ustaz tengok. Kalau serabut senang je. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan tu datang balik. Elok-elok dah nak yakin Allah yang ada dan tiada rasa lagi. Yalah kau. Kau tengok kau dah buat. Apa pun tak ada tu. Menyandar balik kawan balik. Alah. Sampai bila Allah nak ada dan tiada kan ni? Sudah. Jangan. Allah dah bawa kita datang dalam pengajian dengan ilmunya ada susu galur yang jelas ni. Apa yang kita kena buat? Berlindung dengan Allah. Berlindung dengan Allah. Daripada syaitan yang pakar nak menipu balik nanti. Surah Al-Fatir ayat 5. Berhati-hati dengan syaitan. Allah dah bagi reminder dah. Saat lagi dia embuh balik. Tak payahlah. Udah-udahlah. Ukur baju badan sendirilah katanya. Datang balik sifat mustahil tadi. Nampak? Minta. Sebab tu baca Quran pun tengok kalam ta'awuz Al-Quran tu. Rukun iman. Kenapa dimulakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ngaji akidah sama lah. Lagi dia mengaji akidah dengan macam-macam masalah kan. Sebab tu ada orang yang baca Quran tak selesai masalah dia. Sebab dia tak perkemas akidah dia. Orang mengaji Quran, baca Quran, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Patutnya tiada keraguan dah. Ni makin mengaji makin ragu. Baik. Sama juga bila kita syarahkan. Nanti jemaah sekalian, praktiskan syarahkan balik. Nanti kita bila syarahkan, bila kita syarah dah lapang, maknanya kena dengan hati. Ada syarahan kita pun sekali akan tersekat balik. Apa aku cakap ni? Mana nota tadi katanya? Mana ni dia belum faham. Dia kalau ada syarah zat dia bagi tu, hati dia lapang. Pertama dia sedang faham, dipahamkan oleh Allah dan yarhamkallah. Dan Allah nak buat dia faham dan mudah-mudahan manfaat yang mendengar pun faham. Anak-anak kita sebagai contoh. Benda ni kena sampai kepada anak-anak. Saya yakin kebanyakan terutamanya remaja sekarang, contoh, mereka tidak didedahkan dengan perbahasan ini. Macam tu Ustaz kata tadi. Perbahasan nak menentukan mustahil kita nak berjaya, mustahil itu banyak bersarang dalam yarhamkallah. Banyak berlaku perkara ni jemaah sekalian. Baik. Baik, sambung sikit lagi. Nampak macam dah berasap dah tu. Kita berhenti lah. Okey. Yarhamkallah. Baik. Definisi Al-Baijuri tentang Al-Qudrah dan Iradah turut diadaptasikan oleh Syekh Ahmad
Iaitu sifat yang sedia ada berdiri pada zat Allah SWT. Syekh Ahmad, biadatul hidayah. Biadatul hidayah. Bidayatul hidayah kita. Ya rahmukallah. Baik. Berdiri pada zat Allah SWT dengan sifat ini. Allah SWT mengadakan atau meniadakan sesuatu perkara yang mungkin mengikut kehendaknya. Manakala iradah pula ialah kehendak, iaitu setiap yang berlaku adalah dengan kehendak Allah SWT dan dengan perintahnya. Ini menjawab soalan Syekh Mizi kita. Bagaimana sifat tadi boleh rasa kemudian kita nak berdoa. Allah berkehendak atas makhluk hamba-hambanya, punyai rasa tadi untuk kita kembali tunduk meminta kepada dia. Itu di bawah kehendak tadi. Kehendak iaitu setiap yang berlaku adalah dengan kehendak Allah dan perintahnya. Kehendak Allah terjadi. Sebab tu apabila kita beriman dengan qada dan qadar itu, setiap yang terjadi ada takdir baik dan buruk, maka bila dah terjadi itu dalam kehendak Allah Taala. Tak ada manusia yang nak contoh nak hidup tegur-tegur susah. Tak ada siapa yang nak hidup nak sakit. Habis Ustaz, Allah dah kehendak jadikan saya sakit. Tujuannya adalah untuk menunjukkan Allah itu boleh menyembuhkan. Itu je. Habis itu kalau tak sembuh juga macam mana? Maksud dia tak kenal Allah tu, dia keep on asking. Sepatutnya benda itu tidak membawa pada meleret begitu. Allah jadikan sakit untuk menyatakan Allah Maha menyembuh. Dan sakit tu pula atas kehendak Allah Ta'ala berlaku atas setiap hambanya yang Allah takdirkan kena. Tak cukup dengan kata menyembuhkan, maka Allah gantikan pula dengan pahala yang mengkafarat dosa. Tengok. Adalah sebab pada setiap kejadian mungkin tadi itu. Ataupun yang terjadi semua itu. Dan disitulah datanya husnuzan. Husnuzan. Baik. Ia adalah sifat yang sedia ada pada zat Allah SWT, dan dengan sifat inilah Allah SWT menentukan mungkin mengikut yang harus baginya. Perkara mungkin tadi yang harus bagi Allah. Mungkin ni barang ada, barang tiada. Dari situlah Allah kata kata Syekh Ahmad dalam membahaskan Qurrah Iradah. Baik. Kita akan sambung pada perbahasan seterusnya dan kita akan masuk pada pendetilan dia, yakni ta'alluq al-qudrah itu, ta'alluq suluhil qadim dan ta'alluq tanjizil hadis. Itu nanti kita sambung pula. Jadi dari sekali kita simpulkan, hari ini kita belajar tentang sifat ma'ani, yakni bagaimana pada zat Allah Ta'ala itu juga ada perbincangan tentang qudrah dan iradah yang membincangkan hal keadaan yang mengada dan mentiadakan, dan hal keadaan yang mungkin ada, mungkin tiada tadi, harus bagi Allah Ta'ala. Maka di sini cara nak apply dalam hidup tadi soalan, jangan pernah meletakkan had pada diri kerana bukan yang menentukan diri. Jangan pernah meletakkan mustahil aku boleh ada ni, mustahil aku boleh sihat. Jangan. Di barang harus, barang boleh ada, boleh tak ada. Maka jangan kita menetapkan kita tak boleh ada. Habis itu Ustaz, jalan dan beramal, berusahalah, memohonlah kepadanya. Lalu Allah lah yang menentukan boleh ada atau boleh tiada. Jikalau ada, maka dia tertaluk dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Jikalau tiada pun tertaluk pada kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Berlapang dadalah dengan perkara yang tak ada. Di sisi ilmu Allah, Allah mengetahui kenapa kita tak perlu ada benda ni. Kita nak boleh jadi perkara yang baik, buruk untuk kamu. Ayat berapa Al-Quran? Boleh jadi perkara buruk, baik untuk kamu. Cuba tengok. Dia dalam perang Uhud. Kisah tu. Al-Baqarah. Jadi kita tak tahu yang mana baik, buruk untuk kita kerana ianya harus. Jadi, meneruskan perjalanan kita terus berharap yang baik pada Allah. Kita usaha nak berkinan. Kita bersangka baiklah Tuhan. Kita bersangka baiklah. Janganlah kita, ini buruk ni aku dapat ni. Tak, janganlah. Sebab bukan kita nak menentukan buruk tu. Ya? Baik. Baik.
Al-Baqarah. Al-Baqarah 216. Boleh jadi sesuatu yang buruk tu baik untuk kamu. Boleh jadi sesuatu yang baik tu buruk untuk kamu. Kenapa berlaku begitu? Perbahasan mungkin tadi. Sebab pada dunia ni ada two face. Sebab tu dia panggil cobaan. Pisau boleh memotong, boleh meluka, boleh memotong. Mungkin salah satu jadi, kita tak tahu. Boleh jadi kita memotong sambil terluka pun boleh jadi. Boleh jadi. Jadi barang boleh jadi ni, kita jangan biarkan dalam keadaan yang tanpa ada kuasa Allah. Itu cara dia. Dia sangkut pada, sandarkan pada Allah SWT, agar kita sentiasa bergantung dengan Allah SWT. Itu sebenarnya pengharapan kita. Jelas mas sekalian? Ada soalan sebelum tutup? Kalau dengan Uki ni kan. Okey. Dia kan mereka dilahirkan memang dah gitu. Jadi ini adakah ini sebab takluk daripada fitrah dan iradah. Naam. Apa saja yang terjadi, yang terhasil dalam soalan tadi, OKU. Tetap di bawah kudrah iradah Allah Ta'ala. Harus bagi Allah untuk mengadakan begitu. Kita melihat bahawa ni hikmah dia. Ambil, jangan cerita kenapa Allah jadikan di mana keadilan, itu salah. Yang kita nak tengok adalah apa hikmah kepada hasil kejadian begitu. Hikmahnya sebagai tu. Kenapa Allah jadikan ada orang yang ada telinga tapi tak boleh mendengar. Ada orang mata tapi tak boleh melihat. Rupanya mendengar dan melihat bukan sifat mata, sifat Allah. OKU, orang kurang upaya. Kita pun nampak ada Allah uji dengan tak ada kaki mungkin, kan? Lalu kita pun nampak kita yang ada kaki ni pun belum tentu ada upaya juga. Bila kita sakit terlantar, sama. Tu bagi ada kaki kan, kudrah lah. Bagi ada ataupun termasuk dalam perbahasan kudrah iradah ni, dia saling terkait. Hasil kepada perbahasan itu. Maka kita datanglah sifat husnuzan. Sangka baik dengan Allah SWT. Ada lagi soalan? Sini. Tak ada? Yang baik, yang buruk tu serah pada Allah tu, soalan semalam tu. Ada sini, siapa su tanya semalam. Saya baca kat komen. Kalau satu baik untuk aku datangkanlah, kalau untuk buruk jauhkanlah. Saya dah jawab dia kan? Tak ada yang jemaah yang bertanya. Kalau ya, Tuan Haji. orang berdoa pada orang sakit, Ya. ya Allah, sembuhkanlah balik kita ini. Jika baik untuk agama kamu, sembuhkanlah ini. Jika tidak memanfaatkan agama apa ini, Islam, ambillah. Saya doa. Doa untuk meletakkan keadaan. Meletakkan orang yang sakit. Jika hidup dia baik untuk agama, hidupkanlah. Jika ianya tidak, maka ambillah. Okey. Dalam kita berdoa, ada lebih baik kita meletakkan bahawa hasil kepada setiap perkara itu ada tidak tertakluk pada keadaan sebenarnya. Kita tak tahu. Cuma dalam penzahiran doa tu mungkin, wallahu alam. Yang mana tadi macam tadi, ya Allah sekiranya baik untuk aku, datangkanlah. Jika buruk untuk aku, jauhkanlah. Boleh jadi maksudnya begitu. Maka memang itulah maksud dunia pun mungkin. Kita tak tahu hidup dia baik ke, mati dia lebih baik. Betul lah tu, kita tak tahu. Apatah lagi baik tu adalah untuk agama. Tak salah lah kalau kita menyandarkan hasil tu pada Allah. Itu paling penting. Memang kita begitu. Kita kena letakkan hasil. Namun, sebaiknya kita tidak wujudkan perkara itu. Kita tak tahu. Jadi kita tak wujudkan, ya Allah, apa yang terbaik di sisimu. Habis itu. Doa dengan rezeki. Kalau buat projek, doanya ialah jika kerja ni baik untuk agama tu, bagilah projek. Jika tidak elok atau memudaratkan agama dan keluarga tu, jauhkanlah. Bila orang tak berhayat 100% kepada Allah. Boleh lah. Tak ada masalah. Sebab berbalik kepada tadi, hasil tetap bersandar pada Allah. Itu yang utama tu. Sebab ketentuan menentukan hasil tertakluk pada kejadian itu tetap di sisi Allah.
Jadi selagi mana perkara itu kita sandarkan kepada Allah yang menentukan, maka itu selamatlah pada sisi akidah. Jangan kalau aku tak dapat projek ni, teruklah aku ya Allah. Dia dah letakkan bahawa tak dapat kita pula kesan pada hasil tu ditentukan oleh benda. Tapi selagi mana ianya tergantung kepada kekuasaan Allah, itu sebaiknya. Ya. Wallahu alam. Tapi jangan sampai, sebab apa saya tanya macam tu, jangan sampai. Sebab kadang-kadang bila letak pada dua keadaan, dalam hati kita ni jadi berbelah bagi. Kita pula yang berbelah bagi. Itu maksud saya. Tapi kalau dia faham bahawasanya projek ni baik untuk aku ya Allah, adakan, kalau buruk kau jauhkan. Kalau dia nampak bahawasanya ada tiada baik buruk tu di sisi Allah, silakan. Sebab dia tak tahu, maka dia pun sebutlah begitu. Ada orang entahlah baik ke buruk, tahu dia jadi macam itu, dia jadi berbelah bagi. Allah alam. Ni last soalan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat berapa saya lupa. Ayat berapa? Allah tak mengubah nasib suatu kaum itu, melainkan kaum itu yang mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ini kata Sahibul Samah Datuk Syukri Mufti Kelantan, bukan kita yang mengubah nasib itu. Allah tak mengubah, maksud semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang berubah tu adalah dirinya sendiri. Apa maksud berubah? Mu'allaq tadilah. Yang Allah bagi pilihan baik dengan buruk. Bila takdir tu sampai kat dia, dia tidak terima takdir tu. Dia berubah keadaan, berpaling daripada Allah. Maka dia sendiri yang mengundang kepada takdir yang seterusnya. Contoh, takdir taat bahagian ni, takdir deraka bahagian ini. Allah dah tetapkan tu. Allah takdirkan dia datang keburukan. Maka dia tidak duduk dalam takdir yang Allah tetapkan untuk taat. Maka dia menanggung keburukan itu, hasil daripada takdir yang dia menentang tadi. Bagai contoh, Allah jadikan siang, sekarang ni siang. Duk kita menjerit marah. Aku tak nak siang, aku tak nak siang. Orang pun cakap, hang gila. Dia yang tak terima takdir siang tu. Sedangkan siang tetap siang. Kau menjeritlah sampai malam. Begitulah takdirnya. Allah tak pernah ubah apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tak pernah ubah. Yang ini di dalam kekuasaan Allah. Bukan disebabkan makhluk takdir di Lauhil Mahfuz berubah. Tidak. Dan sekiranya berubah di sisi makhluk disebabkan asbab doa, itu pun tertakluk dalam takdir Allah yang menggerakkan pada waktu ini dia akan doa untuk minta berubah. Dan itu pun telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Dalam ilmu Allah. Jadi ayat tadi bermaksud ramai yang gunakan ayat ni, Allah takkan ubah nasib kita. Kalau kita yang tak ubah nasib kita sendiri, habis akidahnya. Boleh rosak teman sekalian. Jangan bersikap balas salah faham tentang ayat tu. Salah faham tentang maksud ayat tersebut. Maksud tersebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya diri dia yang telah Allah pertanggungjawabkan, yang telah Allah jadikan pada dirinya itu ada suruhan, ada larangan. Diri dia sendiri yang tidak mahu ikut, yang dirinya itu telah Allah pertanggungjawabkan, maka dialah yang menzalimi dirinya sendiri. Semua telah tertulis. Jelas? Wallahu alam. Ya. Sila. Punya takdir dah siap. Siap. Dah ditetapkan dah. Bila dah ditetapkan, kenapa ada istilah memilih? Memilih bukan untuk merubah. Memilih untuk mengikut suruhan Allah. Okay, maksudnya secara kasar, faham tak? Dekat Lauh Mahfuz, tidak ada list. Hanya neraka dan syurga. Macam tu kita faham. Ya. Enam. Memang macam tu maksudnya. Dah tertulis. Jadi, bila benda yang dah ditetap, kenapa ada cerita pilih? Pilih bukan untuk menetapkan tadi. Pilih tu dalam suruhan Allah Ta'ala. Allah suruh memilih. Di sisi Allah sudah ada ilmunya. Kita yang tak tahu apa yang terjadi kat sana. So tugas kita kat sini, buat saja suruhan Allah lah. Bukan nak menentukan kita buat, nak buat apa lagi. Nama aku dah ada kat neraka. Confirm ke? Relax nampak. Hai, kau tak dapat SMS ke? Apa? Nama dalam syurga dah. Hai.
Sedangkan yang telah ditentukan syurga 10 sahabat yang dijamin syurga, Nabi yang dah ditetapkan syurga pun beramal. Jadi beramal bukan mengikut apa yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, syurga atau neraka. Beramal adalah disebabkan Allah sudah tetapkan kita beramal. Beramallah mengikut ketetapan yang telah Allah tetapkan. Hasil daripada amal Allah yang tentukan. Dan di situ pun kita akan nampak apa hasil pada amal, dibuat dia dapat syurga, dosa buat dia dapat pahala. Itulah dinamakan qadarullah, ketentuan Allah. Jadi di Lauhil Mahfuz itu kita kena yakin semua telah tertulis. Semua kita tak tahu apa yang tulis. Maka bila tak tahu, kita teruslah kepada apa yang telah Allah bertanggungjawabkan kita sekarang. Allahu a'lam. Jelas? Bukan terpaus, bateri habis. Nak habis. Baik jemaah sekalian, kita tutup dengan munajat umat insya-Allah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Perbahasan kita pada hari ini mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Allah wafaqi wa fiddin wa alihum bitaqwa insya-Allah. Berharap dan mohonlah pada Allah untuk berikan kefahaman tentang dirinya. Jangan kita bergantung fahaman dengan apa yang kita baca semata-mata, apa yang kita dengar semata-mata, tapi kefahaman itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita faham daripada apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, insya-Allah. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah kita tutup dengan munajat umat insya-Allah. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada semua jemaah yang ada pada hari ini ya Allah
Permudahkan segala urusan kami dunia akhirat. Qabulkan segala hajat kami dunia akhirat ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan kepada umat Islam seluruh dunia ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah umat Islam. Bebaskan Masjid Al-Aqsa ya Rabb ya Rahman. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, kepada Allah SWT. Selesai sudah majlis kita pada hari yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita dalam ketaatan, duduk dalam sentiasa kefahaman yang membawa makin dekat kepada Allah SWT, insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi pada seri akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan, terasa kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah ni. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allah